Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilazim. Wa rasulil karim. Wal malaikatil mukarrabin. Assalatu wassalamu alaika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Huz biyadi. Qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu taqwil. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa man yazakkaru wa ila ulil albab. Rabbana zidna ilman nafi'a wa zukna fahman nabiyyin wa ilhamnal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsin wa min syarri syaitani wa syirki. Allahumma taf alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Syukur kita pada malam ini dapatlah kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Majlis Allah Subhanahu wa taala, majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis taman-taman syurga walaupun ianya hanya dalam konteks alam maya, iaitu secara online. Walaupun kita telah tertangguh hampir 1 minggu dengan di atas musyakkah masing-masing, tambah pula dengan cuti sekolah, maka kuliah kita yang dilakukan secara online ni terpaksa ditangguhkan dan hari ini kita bertemu kembali dan dengan tajuk iaitu inilah pegangan kita. Pegangan dari segi apa? Pegangan dari segi akidah kita. Innallahi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Maka kalau kita tengok pegangan kita yang bagaimana sebagai umat Islam yang berada pada zaman dan era pada hari ini, tentulah yang sebagaimana kita semua ketahui adalah manhaj daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 153. Artinya, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Maka kalau kita tengok pada surah Al-An'am ayat 153 ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar kita mengikut jalan Allah, iaitu jalan yang lurus. Maka dia kata ikutilah dia. Ikuti siapa? Ikutilah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah para rasul, para nabi, para anbiya. Para alim ulama sehinggalah pada hari ini. Yang kita perlu ikuti iaitu jalannya hanya satu yang dikatakan jalan yang lurus. Dan Allah memberikan peringatan kepada kita, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah beri juga peringatan kepada kita. Jangan kita ikut jalan yang lain. Jalan yang bagaimana? Jalan yang selain daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Kalau kita ikut je jalan lain daripada jalan Nabi, maka dia bercerai-berai. Yang demikian itu, Allah kata apa? Diperintahkan agar kamu bertakwa. Maka takwa ini termasuk dalam mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu dalam konteks takwa. Maka daripada hujahan ini, kita semua tahulah kan? Hajah-hajah sekalian semua tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu ketika umurnya 40 tahun. 40 tahun.
Ketika 40 tahun barulah Nabi Muhammad menerima wahyu dan sehingga umurnya pada tahun 63. Maknanya selama 23 tahun. Maka dalam pembelajaran tauhid, pembelajaran untuk memasukkan tauhid selama lebih kurang 13 tahun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada tinggalkan pesanannya kepada kita semua bahawa akan ada 73 golongan yang akan ada pada akhir zaman ini, iaitu 72 golongan itu semuanya masuk neraka. Dan satu golongan yang dikatakan ahli syurga. Golongan ini adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Hari ini kita nak cerita tentang pegangan kita lah. Pegangan akidah yang mana? Ahli sunnah wal jamaah ataupun dengan nama singkatannya aswaja. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini dalam konteks maksud takwa tadi. Bagaimana kita nak tahu kita ini adalah orang yang bertakwa? Iaitu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala tegahan ataupun larangan Allah. Maka caranya adalah dengan kita memeliharalah diri kita daripada melakukan segala benda-benda yang ditegah oleh Allah. Memelihara keluarga kita, masyarakat kita daripada segala yang menyebabkan kemurkaan Allah. Allah murka, Allah marah, Allah tak suka. Maka berpegang teguhlah kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Inilah pegangan dan akidah kita. Iaitu manhaj yang mana? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini pemegang dia. Siapakah dia? Manhaj Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Masturidi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta kaedah akal yang muktabar. Maknanya manhaj ahli sunnah wal jamaah ni daripada kedua imam ni. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Masturidi. Maka sebahagian daripada kita masih lagi kurang faham akan memahami maksud ahli sunnah wal jamaah ini. Walaupun manhaj ini merupakan pegangan kepada seluruh rakyat khususnya di Malaysia. Maka apa akibatnya? Sebahagian masyarakat membuat pelbagai tafsiran dan andaian sendiri yang menyebabkan timbulnya satu adalah keraguan, was-was, polemik dan akhirnya berlakulah pendebatan di atas isu-isu yang tadi inilah. Maka selain mentafsirkan maksud ahli sunnah wal jamaah mengikut cara mereka sendiri, ada juga golongan yang mengetepikan asyariah daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dia tolak pula Al-Imam Al-Asy'ari ini, dia tolak ke tepi daripada susun jalur daripada ahli sunnah wal jamaah ini. Seterusnya, mereka mendakwa mereka lah ahli sunnah yang tulen. Kita jadi confused lah. Dia kata dia tolak yang ini, dia kata kita lah ahli sunnah wal jamaah yang betul. Perbuatan ini menduka citakan kerana tidak bertepatan dengan pertamanya takhta ilmiah. Sedangkan Al-Asy'ariyah secara tradisinya merupakan rujukan dan pegangan masyarakat sejak awal lagi kedatangan Islam ke Nusantara, termasuklah Malaysia. Ini sejarah ahli sunnah wal jamaah dan juga sejarah manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia tolak Al-Asy'ari ini, maka dia bawa satu, iaitu dia kata inilah manhaj yang tulen. Sedangkan Al-Asy'ari ini yang kita duk ikut daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, dia adalah pegangan masyarakat daripada awal kedatangan Islam ke Nusantara. Iaitu imam kita ni, dia bawa Islam masuk ke Nusantara, termasuklah Malaysia. Manhaj ini juga diiktirafkan sebagai manhaj rasmi bagi umat Islam di Malaysia. Makna 14 buah negeri di Malaysia ini semuanya manhaj adalah daripada aswaja, ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada pegangan Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ya. Tapi kita manhaj dia
daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka muzakarah daripada jawatan kuasa fatwa telah memutuskan ahli sunnah wal jamaah bermaksud golongan yang berpegang pada akidah dan tauhid. Berdasarkan pegangan daripada siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia termasuk dalam bentuk daripada pegangan tauhid dan akidah. Dua-dua ni. Fiqh dan juga syariah pula berdasarkan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dari segi fiqh dan juga syariah. Di samping meraihkan, ada juga beberapa daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dan juga dalam bidang tasawuf. Maka berdasarkan makhraj ulama sufi berwibawa seperti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini kedua-dua imam ni adalah imam yang sangat muktabar. Imam yang sangat-sangat dikenali. Contohnya Imam Al-Ghazali, tidak sangkal lah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang membawa kepada bab fiqh dan juga bab syariah. Definisi yang dikemukakan ini bukan sahaja menepati pengertian dari sudut bahasa dan istilah, bahkan bertepatan dengan fakta sejarah dan pengiktirafan yang diberikan oleh para ulama terhadap Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dua imam tadi yang membawa kepada ahli sunnah wal jamaah. Siapakah dia imam tersebut? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ni kita kena tahu. Cubalah belajar dan hafal. Ataupun cubalah kita untuk ambil tahu bahawa kita ini tidaklah dikelirukan dengan nama-nama imam yang lain dalam menetapkan akidah dan pegangan kita, iaitu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Namun dari segi fiqh dan juga syariah, kita ikut siapa? Imam Syafi'i. Dan kita juga meraihkan mazhab daripada Hanafi, Maliki dan Hambali. So inilah antara dia punya pegangan-pegangan. Mungkin kadang-kadang kita rasa macam, siapa nama imam-imam ni? Macam tak pernah kenal pun. Macam pelik-pelik je. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu dalam kita mengikut Imam Al-Syafi'i ini, mazhab Imam Al-Syafi'i, ada dua imam yang berwibawa, Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Maka jalur-jalurnya tentulah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dari segi sudut bahasa dan juga istilah, tapi bertepatan dengan fakta dan pengiktirafan yang telah para ulama terdahulu berikan kepada mereka ini, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kekuatan metodologi Asy'ariyah tersebut membolehkan aliran ini berkembang pesat dan terus bertahan sehingga hari ini. Maka tidak adalah pergolakan untuk menolak metodologi tersebut. Tidak dapat juga dinafikan dalam konteks semasa. Asy'ariyah juga dilihat berupa membentengi akidah Islam daripada serangan ideologi moden. Mana masih lagi kita berpegang kepada akidah kita tu. Walaupun dalam ideologi moden ini cuba menurunkan ataupun menjatuhkan akidah, dia tidak mampu. Kelebihan ini menjadikan Asy'ariyah sebagai aliran akidah arus perdana yang dinamik dan kekal relevan pada zaman berzaman. Maknanya dia tak ada tarikh luput. Kalau contoh kita kata, itu zaman-zaman dulu bolehlah. Tidak. Melalui daripada metodologi dan juga ideologi ini menetapkan bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah ni dia kekal sepanjang zaman. Dari segi pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak boleh kata, okey nanti tahun depan kita dah tahun yang agak milenium, kita kena tinggalkan akidah ini. Tidak boleh sama sekali. Mengapakah istilah ahli sunnah wal jamaah sering dikaitkan dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Kenapa dia tak kait dengan imam-imam yang lain? Imam-imam muktabar yang lain? Kenapa sering dikaitkan dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Nanti kalau kita orang tanya kita ni ikut
Ikut apa? Akidah mana? Ahli sunnah wal jamaah. Imam mana? Kita pun tak tahu. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka kita faham perkaitannya bukan bermakna Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pencipta aliran ini. Dia tak mencipta tentang aliran ahli sunnah wal jamaah ini. Tetapi pertalian ini lebih pengiktirafan terhadap kesahihan dan kebenaran beliau dalam mempertahankan kesinambungan akidah sebagaimana, ini selalu jalur dia, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para salafus soleh, daripada segala penyelewengan dan juga kesesatan. Maka sebab itulah ahli sunnah wal jamaah ini dia sering dikaitkan dengan apa yang telah dibawa aliran ataupun yang kita jadikan rujukannya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu jelas tak? Ni kita nak tahu selalu jalur je. Pegangan mana yang kita ikut. Cuma kalau orang kata dekat kita, oh tak boleh sebab sekarang dah tahun 2023. Kita dah sampai kepada ideologi moden. Dah menjawab segala persoalan bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah ini tidak akan lentur ataupun jatuh walaupun pada zaman milenium, pada zaman sekarang. Dan ideologi ini, metodologi daripada ahli sunnah wal jamaah ini akan diteruskan sampai bila? Berzaman-zaman. Maksudnya tidak ada tarikh luput. Maka kesinambungan. Kita tengok. Bagaimanakah dia sampai tadi? Bermulanya daripada bagaimanakah para salafus soleh. Sebab selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak ikut siapa lagi dah? Pastilah para sahabat Nabi. Daripada para sahabat Nabi, nak ikut siapa lagi? Iaitu para salafus soleh. Para salafus soleh inilah meninggalkan iaitu perawi-perawi. Imam-imam. Hari ini dah tak ada dah imam-imam tersebut. Kita nak rujuk kepada siapa? Teringat tak kita pernah belajar hari itu? Bahawa ibarat seperti bintang-bintang di langit itu adalah ulama-ulama yang dianggap sebagai penunjuk jalan bagi umat yang seterusnya. Maka apabila terpadamnya ulama, terpadamnya satu bintang. Ulama yang benar dan ulama yang muktabar. Maka seorang lagi tokoh yang dikaitkan dengan Asy'ariyah ialah Al-Imam Al-Mansur Al-Maturidi. Ini juga dalam manhaj ataupun dalam kiraan lagi daripada ahli sunnah wal jamaah. Pertama, kita tengok Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang kedua, dia cakap kepada siapa? Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga, dia bawa tokoh yang diiktiraf lagi oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Makna Al-Maturidi ni dalam manhaj Maturidiyah tadi. Manhaj beliau juga sama dengan Imam Hasan Al-Asy'ari. Kedua-dua tokoh dan kumpulan ini kemudiannya telah menjadi pegangan majoriti umat Islam sehingga apabila sahaja disebut istilah golongan ahli sunnah wal jamaah, maka kita kena ingat yang dimaksudkan adalah golongan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita ni. Iaitu ikutan kita daripada akidah tadi, dia adalah daripada golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia lebih dalam lah. Tapi cukuplah sekadar kita tahu golongan-golongan tersebut. Maka kita tengok. Kita kena tahu jelas secara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ini. Supaya kita tidak terpengaruh dengan sebarang pandangan yang boleh menggugat prinsip akidah. Akidah siapa? Akidah kita lah. Yang menjadi pegangan kita sejak sekian lama. Al-Imam Al-Baghdadi dalam karya beliau Al-Faraq Baina Al-Firaq. Maknanya siapa yang nak dapatkan rujukan ini, kitab dia adalah dalam Al-Faraq Baina Al-Firaq, memberikan beberapa ciri golongan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kalau hari ini kita nak tengok guru mana yang kita perlu ikut, golongan mana yang kita perlu ikut, dia ada ciri-ciri yang telah tersenarai dalam bentuk ahli sunnah wal jamaah. Maka antara ciri tersebut termasuklah golongan yang tinggal di negeri-negeri yang di bawah lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Maka kita ni selamatlah. Ke-14 buah negeri semua bawah payungan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada kerisauan dah.
Maka golongan ini ialah masyarakat awam yang mempunyai itikad menepati ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara yang berkaitan dengan keadilan dan ketauhidan. Maka ini bukan kerja kita dah untuk cek ulama ini ahli sunnah wal jamaah ke, ini kerja-kerja pihak-pihak berwajib. Cuma kita hanya boleh ambil tahu daripada ciri-ciri yang mengatakan dia membawa aliran ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Kerana apa? Hari ini cabaran kita semuanya mengaku mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia berada di kalangan apa, iaitu border lah. Semua mengaku, tak ada orang mengaku dia ni Wahabi ke, dia Syiah ke, dia tak ada orang yang mengaku. Hatta dia sesat pun dia kata dia ikut, tetap ikut ahli sunnah wal jamaah. Mereka merujuk kepada ulama dalam hal-hal yang menyentuh tentang keagamaan. Mengikut ulama pada masa cabang halal dan haram, serta tiada perkara bid'ah daripada golongan yang menurut hawa nafsu yang menyesatkan. Maksudnya, perkara-perkara bid'ah yang menurut pada hawa nafsu yang menyesatkan. Sesuatu perkara yang baik, yang membawa kepada perkara kebaikan, bukanlah mudah untuk dijatuhkan sebagai bid'ah. Maka ahli sunnah wal jamaah ni dia susah sikit nak membida'ahkan orang. Segala yang baik insya-Allah boleh buat. Adalah beberapa contoh. InsyaAllah kita akan huraikan contoh-contohnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am diulang lagi sekali dalam 153. Ikutlah jalan aku. Ikutlah satu-satunya. Jangan mengikuti jalan yang lain yang menyebabkan kita semua berpecah belah. Sebab Islam tu satu, Allah kita juga satu, Rasul kita juga satu. Iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya. Maka ikutlah dia. Tetapi bagaimana nak ikut? Ada yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak buat pada zaman baginda. Tetapi kita buat pada zaman ini masih lagi membolehkan. Walaupun Nabi tak buat. Sesuatu perkara yang baik. Sehingga tidak menyalahi akan akidah kita. So kita kena fahamlah dekat situ. Akhirnya dia akan mendidik kita kepada ketakwaan. Menjadikan kita hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa bagaimana? Mengikut perkara yang disuruh oleh Allah, meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok Imam Ibnul Qasir menjelaskan bahawa ayat ini dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil Rasulullah membuat satu garis lurus. Garisan yang lurus itulah yang dimaksudkan dengan siratul mustaqim. Rasulullah ambil, bila dia baca ayat ini, Rasulullah ambil satu kayu, dia buat satu garis lurus. Kemudian Rasulullah kata, inilah ibarat sirat mustaqim. Bagi menjelaskan perbezaan antara ajaran yang betul dengan ajaran yang salah, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melukis pula garisan di belah kiri dan kanan yang urus tadi. Dia buat pula satu lurus, satu dia buat belah kiri, satu dia buat belah kanan. Baginda menamakan garisan itu sebagai jalan-jalan yang lain yang diseru oleh syaitan. Satu je yang lurus. Rasulullah kata inilah siratul mustaqim. Di belah kiri dan di belah kanan, kedua-dua jalan ini adalah jalan-jalan yang diseru oleh iblis laknatullah. Maka kalau kita tengok, kita kena ingatkan kepada diri kita dan seluruh ahli keluarga kita. Manhaj ahli sunnah wal jamaah bukanlah pilihan, tetapi adalah kewajipan. Banyak nas dan syarak yang menunjukkan ataupun yang menyatakan kewajipan ini. Maknanya ramai kita punya nas-nas dan syarak yang mengatakan kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah. Yang dikatakan bahawa manhaj yang diyakini mengikut jejak langkah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita semua ini, khususnya di Malaysia ini, terus berpegang teguh pada manhaj yang sahih demi keselamatan akidah kita, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Maka kita amalkanlah sedikit doa yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa maksud, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran.
Berikanlah kami petunjuk agar kami dapat mengikutinya. Kau tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan berikanlah kami petunjuk untuk kami menghindarinya. Jangan kau jadikan perkara ini untuk menyebabkan kami terus dalam golongan orang-orang yang sesat, maka jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ini antara bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa. Tunjukkanlah yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. Sebelum Rasulullah itu meninggalkan kita, dia dah memberikan peringatan demi peringatan kepada kita agar kita ini ikut pada satu je lorong, satu je jalan, satu-satunya. Jangan pecah kepada beberapa golongan. Maka itulah yang dikatakan pegangan kita adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah yang telah kita ikuti, iaitu Imam apa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta kaedah akal yang muktabar. Muktabar ini maksudnya apa? Benda yang sahih. Ulama-ulama yang muktabar. Inilah penjelasan bagi kita. Daripada mana kita nak tahu manhaj kita ini betul ataupun tidak, nak tahu kita ini daripada pegangan imam-imam yang mana, daripada mana salur jalur daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini, kita kena tengok. Satu lagi Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menjalankan dia punya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia kita tengok bermula daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia turun kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi. Kemudian setelah wafatnya sahabat Nabi, dia turun kepada siapa? Para salafus soleh. Turun daripada para salafus soleh ini, turunlah kepada imam-imam yang muktabar. Bagi menjelaskan lagi akan pegangan akidah kita yang benar, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah moga-moga Allah memberikan kita kepada kita akan kefahaman apakah yang dikatakan pegangan kita. Tapi cabaran kita di akhir zaman ini, yang orang-orang yang menolak juga mengaku mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yang tulen. Itu maknanya ada lagi beberapa ciri. Sekurang-kurangnya kita minta lah. Tak ada siapa boleh selamatkan kita pada akhir zaman ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah berikan kepada kita petunjuk. Allah berikan kepada kita hidayah. Allah berikan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan. InsyaAllah.